Poi Felda Sungai Koyat memang dah lama dah dia orang subuh macam Jumaat. Dengan ada satu masjid lagi di Kedah, saya tak lupa apa nama masjid. Masjid Usul. Memang subuh macam Jumaat ramai. Pembudayaan. Satu lagi masjid nak tengok macam Jumaat, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Wah, tu lah. Boleh fikir kan, betul juga kan. Iyalah. Subuh-subuh baku baik. Saya pergi baru ni di Madinah 14 darjah Celsius. Penuh pula ke bawah. Semayang ketika atas tu buka tu. Kan, bangun lupa sejuk atas. Macam tu lah. Kan? Jadi ciri-ciri orang yang hatinya terpaut pada masjid, kan? Lelaki tu dia sedar, orang tu sedar yang pahala solat di masjid pahalanya besar. Sadarlah berapa kali ganda sembahyang berjemaah dan sembahyang seorang. Berapa kali ganda? 27. Sama jawapannya. Tak ada yang tak tahu. Tak ada yang aku 27. Tak ada. Semua jawab 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz pengurusi acara. Bahagia lagi dikasihi Datuk Haji Wazir bin Muaz. Saya tak lupa kan. Saya bila dengar Datuk Wazir tu, mana satu dia pakai mask tadi. Dulu selalu jumpa bincang berhujah pun ada dulu. Kan? Berburak macam-macam lah dulu. Macam-macam kes, macam-macam benda dibincangkan. Nak pula Kasturi ni, kan? Kasturi ni masih segar dekat kenyataan kan? Isu-isu kat sana. Seterusnya begitu juga dia Tuan Kuasa Surau An-Nur, begitu juga para pengurusi masjid, barisan yang Tuan Kuasa penggerak aktiviti masjid, dan seterusnya semua yang hadir pada malam ini. Syukur Alhamdulillah pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi malam ni tajuknya grand sikit, tak sama macam biasa. Apalah pencapaian pidato debat tolak keluar tu. Masjid, tentang pengimarahan masjid dan surau. Pengimarahan masjid dan surau, pemikiran di luar kotak. Ini tajuk mestilah lain macam sikit lah. Pagi tadi, tengah hari tadi saya ceramah di Putra High. Tajuk dia konten lah sangat. Tajuk dia konten lah sangat. Aib peribadi dan maruah. Cerita pasal media sosial. Malam ni tentang pengimarahan masjid dan surau, pemikiran di luar kotak. Maksudnya nak cerita mengimarahkan, menghidupkan, memberikan, menjadikannya hidup. Tu mengimarahkan, menjadikannya hidup. Masjid, surau hidupkan selama ni tak hidup. Maksudnya dipenuhkan dengan pelbagai aktiviti dan program yang menjayakan tu manusia, insan yang melaksanakan, menjayakan perkara ni. Pengimarahan masjid dan surau, tetapi dengan cara pemikiran di luar kotak, maknanya luar daripada kebiasaan.
Kadang-kadang ada orang rasa benda tu biasa, tapi luar biasa pada setengah orang. Cadangan saranan tu pernah dibawa tapi ditolak berkali-kali, tapi akhirnya mengadaptasi keperluan semasa, maka ia dilaksanakan. Ayat canggih lah sikit. Maklumlah bandar ni bandar raya sekarang. Jadi konolah canggih. Jadi bila sebut pendidikan luar kotak, maknanya kaedah dan pendekatan tu diperbaharui. Macam nilai ni kan, masjid nilai ni dah lama dah jadi masjid international, terutama hari Jumaat. Bukan orang Malaysia yang datang, international datang. Kan, sampai kan popular lah masjid nilai ni sebab kadang-kadang khutbah keduanya dalam bahasa Inggeris. Wah kan, tentu anda tak anda, itulah kan. Jadi kalau orang yang tak berfikiran di luar kotak, dia mana gila, dia cakap putih kalau dia. Tentulah kan. Tak ada kerja lain imam kita. Ikutlah yang biasa-biasa, kenapa nak tukar? Perubahan bukan satu benda yang senang. Sebab kita kena faham dalam Islam kaedah itu pun kena betul. Matlamat dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Makna cara pun kena betul. Tapi bukan bermakna cara tu kita tak boleh ubah buat cara yang apa? Cara yang kreatif. Contoh kan, contoh. Orang nak menghidupkan masjid ni. Menghidupkan masjid ni, kita nak anggap siapa? Maka kita pun tengok ciri-ciri orang yang hidupkan masjid ni. Saya ingat saya ceramah ke Ampangan, Surau Taman Tok Wan, Ampangan. Dia jemput saya ceramah, nak tarik budak-budak muda datang, sebab dia kata ke Taman Tok Wan ni sekarang ni ustaz, atuk-atuk dengan wan-wan dia datang. Kebetulan nama Surau Tok Wan kan. Jadi saya tak iyo pula kan, nama Taman Tok Wan kan. Jadi macam mana cara dia, kaedah dia. Jadi kaedah ni macam-macam. Kadang-kadang halangannya adalah ada setengah pihak tak boleh terima saranan yang luar biasa. Dia selesa dengan kaedah biasa. Panggil penceramah pun, jangan panggil dia ni lah, mahal buatnya kaedah dia ni. Panggil Samsul debat. Yang seorang lah tak setuju, carilah yang lain. Dia ni muda pun lah, cari yang tua sikit kan tu. Kan? Macam tu. Ada macam tu. Tak payahlah bagi makan seorang tu pula. Nak bagi makan apa? Bergaduh. Asyik ikut tokak pengerusi je, contoh kan. Tapi bila bincang-bincang, nak lain sikit. Budak-budak muda ramai datang, dia ramai datang walaupun sebab makan. Kan? Contoh. Jadi yang kita tengok, orang kena tahu kenapa kena memarahkan masjid. Kena tahu pula. Pak hal pula kan. Kita ni cerita memarah masjid, kenapa pula kena memarahkan masjid? Apa kelebihan dia? Rupa-rupa masjid ni lah tempat kita menyelesaikan segala penyakit-penyakit dalam diri kita tu. Segala penyakit hati, penyakit jiwa kan. Itu yang bila sekarang orang ambil gambar pergi bercuti ke pergi mana kan, healing tu sekarang kan, pergi tepi sungai tu, Sungai Batang Nilai tu, healing apa. Sedangkan itulah orang kita ni pula dapat semua pakai healing. Tak ada yang tak healing kan. Semua healing. Ambil gambar lawa belakang healing. Sedangkan healing ni istilah yang digunakan hanya untuk mereka yang mengalami penyakit mental. Nah, semua nak healing. Healing lah, dan tak ada orang. Cukuplah cakap damai suasana, cantiknya suasana, sudah lah, tak healing dah. Jomlah healing dah. Dah elok dah waras minta sewel nama. Kan? Macam tu lah kategori kan. Jadi tempat ubat segala penyakit.
Sebab apa? Sebab itulah Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni umat Islam seolah ingin menjamah hidangan. Sahabat tanya, pahala pula. Orang Islam tak ramai ke masa tu? Bahkan umat Islam sebegitu ramai sekali bilangannya, tetapi tak umah ibarat buih-buih di lautan. Buih lah kan, kono angin pecah, tiup pecah, usik pecah, kadang tak usik pun pecah, sendiri meletup lah, pecah ada, habis buih tu kan? Ibarat buih di lautan, dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Jadi musuh Islam tak takut pun dengan Islam. Kerana apa? Kerana pada ketika itu Nabi kata umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Cinta dunia dan takut mati. Kan? Tetapi orang yang ni ubek dia akhirat besok apa? Ubek akhirat besok. 7 golongan yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, yang mana tak ada naungan selain yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Allah suka orang kaya sedekah, tapi Allah lebih suka orang miskin yang bersedekah. Sebab susah, tapi dia boleh sedekah dia. Allah suka orang tua beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda beribadah. Sebab apa? Bukan sunat orang muda nak beribadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Memang orang yang hatinya terpaut pada masjid dapat naungan kiamat pula, Allah bagi bantuan. Terpaut pada masjid, sikit-sikit masjid. You rumah anak kat Melaka, pergi ke Putrajaya, pergi ke Perak, dia akan tanya anak ni, masjid jauh tak dari sini? Tak ada jauh. Masjid jauh, surau rakyat, hantar pergi surau. Yang penting dia nak sembahyang jemaah. Contoh, hati terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemunya kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau kaya lawa pun ditolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, tangan kanan bersedekah, tangan kanan memberi tanpa pengetahuan tangan kirinya, merahsiakan sumbangan. Tapi dalam Quran beritahu, kalau orang tu bagi secara terang-terangan, boleh bagi contoh yang baik kepada orang lain, itu baik buat kamu, boleh. Tapi kalau dapat bagi sembunyi, itu lebih baik buat kamu. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipi dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Ambil kita ni, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Itu sebabnya kalau boleh nak hati rasa seronok pergi masjid, macam mana nak bagi seronok? Macam mana nak bagi seronok? Macam-macam. Antaranya usaha yang masjid lakukan, pasang kipeh bafar. Wah, orang yang mula-mula sekarang dah tak heran, dulu besar kipeh ni. Mula-mula antaranya sujud tobanam muka, kapet toban. Grill, canggih ukiran ni. Dalam buat grill kuning ni tukar. Kemudian function yang bertambah. Kalau masjid dulu datang semayang saja, sekarang dah ada dewan kan. Masjid ada dewan. Ada orang dapat bantu ekonomi umat Islam, masalah kewangan umat Islam. Nak nikahkan anak, tak mampu nak sewa dewan yang mahal-mahal, pergi ke masjid. Dah siap dah pelamin instan, tinggal ambil gambar je kan. Contoh lah. Jadi mana kata dia bantu. Ada bilik mesyuarat, ada bilik kelas untuk belajar camp
kem semangat UPKK. Oh, macam tu kan. Contoh. Pelbagai lagi. Ya? Nak menarik minat orang datang. Di Masjid Felda Palung Pek boleh. Ya, Palung. Budak-budak sekolah datang masjid, dapat budak sekolah rendah dapat duit belanja RM3 seorang. Abah habis poi. Abah tak poi. Musuh anak poi. Tapi itu tadi, itu dah pemikiran luar kotak lah. Jadi dia pun jaga masjid pun fikir, macam mana pula nak bagi abah datang. Maka dia buat pula satu lagi program. Selain daripada budak sekolah rendah, siapa yang datang solat jemaah subuh 40 hari berturut-turut layak mengambil cabutan bertuah, menang skuter. Cabutan bertuah. Jangan risau tentang kos motosikal, sebab dia tanggung sepenuhnya LYB kawasan. Ini sebagai idea. Jadi mana kata, ada pula yang cakap nanti tak ikhlas. Kadang-kadang kena mula macam tu. Bila 40 pagi turut dia pergi, akhirnya dia dah terbiasa. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk dia, dia akan terus bangun subuh lepas itu, walaupun tak menang skuter. Ada beza kan? Sebab Nabi pernah pesan dengan Fatimah, wahai Fatimah, masa tu Nabi nampak putrinya sedang baring-baring di tempat tidur. Wahai putriku Fatimah, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Makna Nabi pun tahu dah, yang tak bongkar subuh tu lagi ramai daripada yang bongkar. Itu yang sekarang dia buat kempen subuh macam Jumaat. Dinilai tak ada masalah, sebab memang subuh macam ni ramai. Janganlah golak nampak mana tidak kan. Macam tu lah. Mudah-mudahan Poi Felda Sungai Koyat memang dah lama dah dia subuh macam Jumaat. Dengan ada satu masjid lagi di Kedah, saya tak lupa apa nama masjid. Masjid Usul. Memang subuh macam Jumaat ramai. Pembudayaan. Satu lagi masjid nak tengok macam Jumaat, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Wah, tu lah. Boleh fikir kan, betul juga kan. Iyalah. Subuh-subuh baku pergi. Saya pergi baru ni di Madinah 14 darjah Celsius. Penuh pula ke bawah. Semayang ketika atas tu buka tu. Kan, mengelupu sejuk atas. Macam tu lah kan. Jadi ciri-ciri orang yang hatinya terpaut pada masjid kan, lelaki tu dia sedar, orang tu sedar yang pahala solat di masjid pahalanya besar. Sadarlah berapa kali ganda sembahyang berjemaah dan sembahyang seorang. Berapa kali ganda? 27. Sama jawapannya. Tak ada yang tak tahu. Tak ada yang aku 77. Tak ada. Semua jawab 27. Tak ada jawab 27 setengah. Tak ada jawab bawah 30, atas 20. Tahu tu lah. Tak ada. Semua jawab dengan jelas. Tahu 27. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Dia rasa ke hati itu. Dan begitu juga dia menunggu solat setelah solat. Sebab apa? Contoh macam sekarang. Tadi datang semayang maghrib, dia maintain dekat tempat duduk tu. Dia dengar ceramah, duduk tempat yang dia semayang tadi, duduk situ, dengar ceramah. Sekarang walaupun dia tengah dengar ceramah, sementara tunggu isyak, dia dapat pahala seolah-olah Nabi kata apa? Seolah-olah dia masih lagi bersolat. Tu sebabnya ada orang kena dia tak beranjak, dia duduk situ tunggu sampai isyak. Sebab Nabi dah sebut. Sekarang isyak kan dia bangun sembahyang kan.
Mengingati solat berjemaah walaupun dalam keadaan sibuk. Cara berimarah ke masjid, solat berjemaah, itu satu cara. Mewujudkan pelbagai kemudahan. Macam cerita tadi lah, masjid siapkan pelbagai kemudahan. Macam sekarang, tengok kan canggih tu, tak macam dulu. Tengok sekarang, dia punya speaker, sound system dia lain ya. Ada satu masjid saya pergi di Pulau Pinang, terlalu besar, sampaikan walaupun ada 2-3 ribu orang, dia masih lagi bergema sebab tak cukup ramai. Bila masjid terlalu besar, tu tak masalah. Speaker tu nak disesuaikan. Speaker untuk imam baca ayat dengan penceramah lain. Dia kena pandai setting. Saya baru tahu ni rupanya penyanyi tu bila menyanyi dia bawa mic sendiri. Sebab mic dia tu ada yang sesuai dengan suara tu. Baru tahu. Tak lama masuk penceramah pun bawa mikrofon sendiri. Agak lah. Tak ada, saya tak ada pakai apa yang ada kan. Salat berjemaah ni dia sadar apa kelebihan dia. Pahala berlipat kali ganda. Mengeratkan tali persaudaraan, keluarga menjadi bahagia. Mewujudkan bilik-bilik. Macam tadi buat bilik-bilik untuk kelas, buat untuk kuliah-kuliah, buat bilik bagi musafir. Siap bilik tu setiap saya pergi satu masjid di Tumpat, Kelantan. Dia kata kita siapkan bilik. Rupanya bilik ni macam lagi lawa daripada hotel. Dia dalam 3 ke 4 bilik dia buat kan. Ada satu lagi masjid di Alustar tu, sebelah tu ada hotel. Dia buat hotel khas untuk tetamu-tetamu masjid. Hotel ada 20 pintu lah. Dekat Alustar, masjid apa namanya? Saya dapat bilik tu, memanglah lawa, tapi saya seorang duduk dalam tu. Orang bilang, hawa ke apa? Orang bunyi pintu tidak. Macam itulah. Kan? Kemudian ada juga disesuaikan dengan orang muda. Orang muda ni apa? Wi-Fi, kan? Internet. Budak-budak muda ni dia tak makan tak apa, jangan tak ada internet, mati dia. Mengelupur, main game istiqamah. Allah. Tak makan, tak tidur, tak apa. Kalaulah main game tu zikir lah, ramai jadi wali. Jalan latih air tak. Ya. Sekarang kan ada lekor. Jangan kamu budak, mak budak, abah budak semua. Tapi bukan orang nilai lah, orang lain. Kemudian ada saya jumpa di masjid tu dia buat pusat dialisis. Kemudahan untuk orang yang sakit. Kemudian ada pula bilik kaunseling. Jumpa dengan kaunselor tu. Ada yang lepas semayang, poning, terus masuk bilik. Ada tu pula dia buat buat homestay. Ada juga yang buat dalam masjid tu ada kawasan lapang dekat Taman Serai Murni. Serai Murni ke Serai Maju di bahagian Serai. Dekat Parangan ni surau Jumaat. Dekat Parangan surau tu ada 2 gelanggang takraw, ada 3 meja pingpong. Setiap petang budak-budak muda masuk. Masa tu ada konflik, memang ada konflik. Ada orang lama, nanti budak tu masuk pakai seluar pendek lah apa. Kan? Tapi mula-mula memang macam tu. Tapi lama kelamaan dia sendiri sogan. Bila nampak orang surau datang, dia yang segan. Sudah perlahan-lahan. Akhirnya semua termasuk main Cino tu, yang main takraw tu, dia pun pakai seluar panjang. Tutup aurat. Dia pun tahu. Dia pun tahu masuk tandas pun canggih. Tak ada lagi dah pakai tali rapian. Dia rantai bosi tu dah hilang, dia ganti dengan tali rapian. Tarik putih pula.
Lepas tu letaklah kau dia tinggal, meninggalkan kenangan yang timbul. Kan? Sebenarnya dengan tandas ni banyak bawa fitnah di agama kita. Orang kadang-kadang datang musafir, aduh sakit perut, masjid, singgah masjid, walaupun untuk buang air. Tapi bila dia masuk toilet tu, rapung, berburak tu. Ui, dia nak agak tak perannya hilang selera kawan. Sedangkan bukankah kita ni diajar, Nabi ajar kita an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian beriman. Ini pula pengotor pula. Kan? Tu yang masjid di Pasir Besar tu berfikiran di luar kotak, dia letak pantun. Ada kucing, ada tikui, dah koncing jirui. Contoh, setiap pintu jamban dulu letak. Ui, macam ni kan? Ada satu masjid tu, pastikan tandas ini lebih bersih daripada sebelum anda masuk. Sudah, jangan pula. Tak jadi orang masuk. Tak masuk dia nak bagi tahu lebih bersih daripada sebelum kamu masuk. Jadi tengok. Ini dengan tulisan nombor telefon. Siapa nak order kuih? Pintu jamban tak hidup tu. Kan? Macam ada tu pula, dia ada pula apa, kelas-kelas tertentu selain daripada ni. Macam kuliah tu dijadikan kuliah-kuliah yang menarik. Macam ni kan, berfikiran di luar kotak. Ada satu tu dia buat kuliah tentang pemakanan halal, panggil eksekutif halal daripada USIM, tetap cerita dengar atau baru ada banyak dia tolak nak benda tu haram tak halal boy. Contohlah kan, rupa yang ni tak boleh makan, rupa yang ni boleh makan. Benda tu nampak simple. Pernah buat di surau Taman Purba Ampangan dulu, daripada pukul 6 tu kuliah lepas subuh tu sampai pukul 8 tak boleh tanya solat. Maknanya benda tu menarik minat orang kan. Kemudian aktiviti menarik minat semua lapisan. Buat jamuan, berfikiran dua kotak, buat jamuan raya misalnya di Taman Kasturi. Kan? Jadi Taman Kasturi ni panggil orang datang jamuan raya. Yang terperanjat tu asal dengan mutu ni aja. Yang bukan Islam dah siap ke tempat dulu. Semua sila. Tapi dia ada bawa kemah lah. Dia pun makan. Buat jamuan pula tapi asal. Lepas maghrib kan ke puncak ada ceramah. Jadi Datuk Aziz pun bagi tahu. Jadi kami nak maghrib dulu. You all makan dulu kan. Datuk Aziz pun masuk dalam, jemaah pun masuk dalam. Tinggal lah geng-geng ni duduk sesama dia makan. Donga azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain macam donga speaker tamu mak dengan donga dekat surau. Lain macam. Tiba-tiba hati rasa lain macam. Donga pula imam baca ayat. Sedap pula imam tu baca. Dah lah dia tersentuh hati kena ajak makan dia sampai ke surau. Dia tak pernah-pernah ketemu dengan surau. Lepas semayang isyak tu dia jumpa dengan Datuk. Saya ingat saya masuk Islam. Nampak? Punca dia ajak makan dia tadi. Nampak? Bukan kita pun kan. Sekarang nampak, bila orang rapat dengan Islam, dia nampak Islam tu macam mana. Baru betul. Saya ingat saya pergi Sabah Sarawak, dekat airport tu ramai yang tabur tu. Dia kata, Ustaz, saya selalu dengar ceramah Ustaz, tapi saya Kristian. Dia kata. Saya pun tanya, bila kau nak ucap? Nantilah. Saya tak boleh tanya. Lambat mana? Copek sikit. Mana bila dia terdedah, lama-kelamaan. Baru ni saya pergi, saya 28, 29, 30, 31, saya di KK, saya di Putatan, Sipitang, Keningau, balik semua ke KK.
Kemudian satu bulan naik flight, satu bulan satu naik flight pergi ke Sibu, Mukah, Bekenu, Bintulu. 2 tahun saya kat Sabah, Sarawak. Boleh nombor satu. Tapi bila pergi tu, yang bawa pemandu, yang bawa saya pergi ceramah dekat Sarawak ni, Daniel nama dia. Dia mualaf masuk Islam. Saya tanya dia, daripada agama Kristian apa yang membuatkan kau masuk Islam? Dia kata, saya memang daripada dulu bercampur dengan orang Islam. Dia campur-campur tu, dia pun tak ada pun paksa-paksa saya. Bila saya tengok sendiri, saya sendiri nak masuk. Dalam family dia, dia 2 beradik baru Islam, yang lain semua masih lain bukan Islam. Maknanya dengan percampuran. Ini apa hal kau bagi Cina ni masuk ke kawasan masjid? Bukan dia masuk dalam masjid, kat luar, kat kawasan parkingnya, tempat bawah kemah. Nampak tak? Contoh kan? Kemudian ada juga dia buat program menjana ekonomi. Dia buat apa? Dia buat koperasi, minimarket, minimart, masjid, mart. Bini abang pergi masjid ke bang? RM50. Kau pergi duit belanja pula? Tak. Kalau beli topung, gulung, tak boleh ke masjid. Nampak tak? Jadi tak payah pergi pada ke masjid. Semua ada. Kan? Kemudian begitu juga aktiviti menarik minat semua lapisan masyarakat, termasuklah sukan dan riadah. Boleh tak ada masalah buat pertandingan tu, tapi semua dah ada dia punya guideline dia, garis panduan macam mana nak buat pertandingan tu, buat sukan tu macam mana, buat merentas desa kan, pertandingan maraton. Lopeh tu 1,000 orang, yang sampai 10 orang ni beli masjid, yang lain dah ni pergi beli rumah tu kan. Itu kan. Dulu kan ada nilai family run dulu kan, macam tu lah, ajak family ya. Kemudian penyewaan aset masjid, ada perusahaan seperti kat Masjid Batu Gajah tu, dia buat projek tanaman hidroponik kan. Ada juga melabur dalam koperasi masjid. Kesan pengimaran masjid ni kenapa kita kena buat? Kesan dia, firman Allah SWT surah At-Taubah ayat ke-18, maksud hanya yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Daripada usia muda dah pergi masjid kan. Saya cakap tadi kan, orang tua, Allah tak nak suka orang tua di masjid, tapi Allah lebih suka orang muda di masjid. Bawa anak di masjid. Azan.
Okey, kita sambung ya. Jadi sekarang ni fokus kita nak tarik orang masuk ke masjid, mengimarahkan masjid kan. Terutamanya orang muda. Tetapi kenapa berbanding golongan belia yang ramai beliau kan? Kenapa golongan yang berusia emas yang lebih ramai? Memang patutlah. Memang patutlah yang usia emas tu ramai. Tetapi kenapa yang muda tak ramai? Soalan dia. Sebab kita tengok yang untuk orang yang warga emas, orang yang dah berusia 40 tahun dan ke atas, tu keadaan dia biasa. Sebab dia dah mula mencongak-congak, hidupnya mungkin dah sampai ke penghujung. 40 orang Malaysia ni menurut kajian umur 60 tahun, purata 60. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal baganza, macam tu kan. Jadi kalau umur 60 tu biasa. Jadi kalau tu dia dah standby dah, 40, 50 tu dah mula datang surau, dah mula datang masjid. Tetapi trafik pengaliran masuk orang muda ke dalam masjid sangat rendah berbanding orang yang berusia emas. Tapi malam ni dia kalau panggil penceramah, kalau panggil artis ke share apa-apa, ramai datang. Saya ingat Allahyarham Haji Azmil Mustafa. Dia berceramah, dia dijemput berceramah di Terengganu. Penganjur tu naikkan poster tu, banner tu, jangan lupa hadir beramai-ramai, penceramah malam ni Ali Setan tu dia. Kan Azmil Mustafa main berlakon cerita Ali Setan kan. Dia naikkan Ali Setan. Orang masjid siap minta maaf lagi dia. Kita orang letak nama Ali Setan tu ramai sikit datang. Maka Azmil Mustafa pun jawab balik. Nak buat macam mana? Panggil penceramah, orang tak datang, panggil setan, ramai datang. Dia jawab macam tu. Tapi kelainan, cuma Haji Azmil Mustafa ni, dia dapat hidayah, dia bukannya ke Makkah, ke Madinah. Di sebuah masjid di US. Dia pergi ke Amerika Syarikat masa tu untuk menghadiri festival filem. Sampai dekat sana dia tersampai sehari awal, sedangkan kawan dia sudah datang sehari lagi sebab kawan dia tak ada kat rumah.
Jadi dia tak tahu nak tidur kat mana. Jadi driver taksi yang bawa dia tu kebetulan orang Islam, orang Pakistan. Bawa dia, tak apalah, saya bawa dia pergi masjid, tidur kat masjid. Masa tidur di masjid itulah baru dia sedar. Dia terasa dia tak tahu, semua dia tak tahu. Tengok orang keliling mengaji, tengok orang sembahyang, dia apa pun tak tahu. Dia baca Fatihah macam masa tu, baca Fatihah pun tulis bumi. Ini pengakuan dia sendiri. Jadi apa yang dia buat masa tu dah timbul hidayah dia, kesedaran dia nak berubah. Dia keluar ke duit simpanannya, dia berhabis nakik 2 juta duit simpanannya untuk dia belajar semula di Yaman. Belajar agama duit semula. Dan sampai dia dah sakit, dah duduk berkursi roda, masih lagi mengajar secara online. Tu Haji Azmil Mustafa. Kan? Jadi tu cakap tadi, ada golongan tertentu kita kena tarik. Carilah macam mana cara nak bagi dia minat, kan? Kadang-kadang kita tak menyalahkan golongan emas, tetapi golongan muda sangat diharapkan. Kadang-kadang ceramah pun tajuk yang mesra warga emas kan, sudah kan. Dia nak biar semua orang tajuk yang semua orang kono tentu kan. Ada 3 sebab kenapa orang muda susah nak datang ke masjid. 3 sebab. Sebab pertama, salah faham hukum. Sebab silap besar orang Malaysia kerana menganggap solat berjemaah di surau dan masjid ini adalah sunat muakkad sahaja. Sedangkan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i kan, memberitahu bahawa hukum untuk solat berjemaah adalah fardu kifayah. Kan? Besar pahala solat berjemaah kerana ia ibadah fardu, bahkan kita perlu takut terjatuh berada di dalam daerah yang haram kerana mengabaikan solat berjemaah di surau. Kan? Jadi itu pertama, dia salah faham. Tak apa, orang tu dah ada pergi lah, kira tu kan, dia rasa tak penting, sedangkan kena. Kedua, tidak membuat keputusan untuk pergi ke surau, ke masjid. Dia sendiri bisa tak nak pergi. Nak melazimi surau, mesti set dalam kepala. Aku mesti pergi mulai sekarang, aku mesti pergi masjid paling kurang 3 waktu. Contoh dia sendiri letak. Nak letak tiap-tiap waktu mungkin ada yang kerja, ada apa semua, dia rasa dia tak boleh nak pergi, mungkin. Tapi dia still azam untuk sembahyang jemaah. Kan? Pernah ada seorang lelaki ni, dia kata pening kepala kalau tak solat jemaah kat masjid ni. Nampak, dia boleh rasa lain. Ada seorang hakim di Yaman dan Syria, tak ingat. Sepanjang hayat dia tak pernah solat bersendirian kecuali 2 kali. Sepanjang hayat tu dia sembahyang jemaah saja, tak pernah sembahyang berseorangan kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang, dia kata waktu dia bercakap, sehingga sekarang dia masih merasakan yang 2 solat tu dia masih belum buat. Bayangkan. Ini berapa kali azab kan? Jadi kena letak setting. Adik-adik semua kena letak setting. Tanya adik-adik yang sorban putih, tiap-tiap waktu pergi masjid surau kan? Ikhlas ke sebab takut ke ustaz? Ikhlas, alhamdulillah. Mak comel yang seorang tu sorban lagi besar dah kepala. Kan? Tengok Johnny yang muka adik buat kan. Jadi dia dah setting. Pagi bangun kau apa dek? Setiap pagi bangun kau apa? 4:30 pagi, jam. Relax yang muka kan. Tak ada yang tidur, okey. Kita yang bangun pukul 7 tidur dulu macam mana? Kan? Contohlah. Tengok adik, pestong lah, steady. Tapi tengah hari yang kena tidur tu pukul apa? Pukul 12 sampai 2. 11 sampai 12. Lepas tu dia sembahyang zuhur macam mana? Dia baca hadis. Saya ingat saya pergi di satu pondok tu, budak darjah 2 baca hadis. Kaki pun tak sampai ke lantai.
Tergantung kaki-kakinya. Dia baca, sebenarnya Nabi pernah berfirman, Nabi pernah sabda. Dia baca tak kita pun dengar. Dah. Dia gili-gili. Jadi buatkan setting tu, aku mesti pergi masjid. Kan? Tapi masjid akan mainkan peranan. Siapkan kemudahannya, siapkan macam-macam, tengok skrin lagi, kan? Khutbah pun sekarang ni ada khutbah tu dia dengan gambar. Rasa imam cakap tu sesungguhnya dewasa ini tengok gambar budak apa semua, ada dia punya gambar ilustrasi nak bagi faham. Jadi orang pun menarik dia tengok kan kecanggihan. Tapi kalau buat ni dia dua hala. Yang kita pun kenalah datang masjid. Ni semua belanja tengok TV. Kan? Orang tengok TV yang topi tu ada gambar Samsul debat. Topi. Dia pun tak tahu dah orang perempuan. Kejap tengok depan, kejap tengok topi. Tengok ada satu nak tengok. Kan? Canggih tu. Itu HD. Nampak tak? Macam real. Kan? Nampak? Lepas tu ada lagi lepas tu aircon tak cukup. Ni aircon dia tak masuk kena tak pasang aircon lagi ni. Kan? Contohlah. Maknanya dipelbagaikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, orang muda sibuk kerja. Dia bagi alasan itulah. Yang muda dengan sihat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sihat. Jadi yang muda pesanannya kerana disebabkan sibuk kerja, kadang-kadang tak sempat imam habis baca doa dah lari. Dah lari dah. Jadi kalau kita tengok orang muda kena buat time management, kena buat pengurusan masa, sibuk macam mana pun, kan? Itu sebab kadang-kadang kita susah nak khusyuk dalam solat. Sebab solat, katalah solat subuh 5 minit, zuhur 5 minit, asar 5 minit, kita bagi 5 minit lah, 5 minit. Campur zikir, doa 10 minit, 10 kali 5 waktu 50. Gonap kena sejam je untuk beribadah pada Allah, untuk solat. Tapi lagi 23 jam buat bodoh dunia kadang-kadang menyebabkan kita susah nak fokus dan khusyuk dalam solat. Dia khusyuk ni bukan mana tak sadar diri lah. Tak. Dia tengah tengok drama apa, perempuan drama apa sekarang, hati tercarik luka. Contoh saya tak tengok, orang share dalam TikTok. Tengah tengok jenama ekor lalu anak macam ni telah mata tengok TV. Itu khusyuk. Susah kan menepik khusyuk. Sembahyang Allahu Akbar lah. Atas meja pun tinggal kunci letak dekat kena. Allahu Akbar. Surbat jadi tak datang kan. Contoh kan. Yang jaga makanan tu dia risau dah. Makanan ni sampai ke apa kan. Sembahyang ingat macam-macam. Kan? Jadi buat time management, bahagikan siap-siap, bahagikan siap-siap masa untuk pergi ke masjid. Berusahalah melazimi surau dan masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu lihat seorang lelaki berulang kali ke masjid, maka bersaksilah dia seorang yang beriman. Salat adalah benteng yang paling kukuh untuk menahan diri dari maksiat. Sebab mencapai kesempurnaan ibadah ada 4. Ilmu, ikhlas, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai, dan dimulakan dengan niat. Yang ketiga tadi, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Mesti. Kalau tak, ada masalah dengan ibadah. Semayang mengumpet laju. Aduh, yang benar tak betul pasal orang. Semayang mengebor ekor jalan. Dia burak, kau anak kau berapa orang? 2 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi. Kau 5, 2, 3, 0, 5. Kono lah tu. Yang paling orang hajar tu, dah mana belanja AJK masjid.
Hari ni hari lahir saya, tiap bulan motor hari lahir kau. Itu semua tu kan. Jadi kita kena usaha juga. Kan? Usaha untuk bersolat berjemaah, hidupkan aktiviti di masjid. Tambahan pula masjid dah siapkan pelbagai macam perkara kelengkapan untuk itu supaya kita datang. Tapi kita tak datang. Kan? Kita kena ingat, kena renungkan bahawa kehidupan selepas ini perjalanannya lebih kompleks lagi daripada dunia ni. Lagi complicated. Lepas ni kita akan pergi ke alam kubur pula. Lepas ni mahsyar. Lepas tu hisab. Lepas tu baru masuk syurga atau neraka. Jadi kalau nak lalui proses dengan baik di masjid, ada harapan. Sah dongah cakap orang. Pergi masjid belum tentu elok. Belum tentu baik, memang betul, tapi ada harapan jadi baik. Pergi kelab malam tak semestinya jahat, betul, tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah hari orang pergi disco, tengah joget-joget, berhenti, isyak. Dengan yang bohong lah. Kan? Nipu tu. Jadi pelbagai fasa dan peringkat ini akan dilalui oleh setiap manusia. Namun begitu, dengan rahmatnya didedahkan tips dan pelbagai agar seorang itu mendapat keistimewaan keringanan tertentu dengan cara datang masjid. Itu tadi kata dapat perlindungan. Orang yang hati tempat di masjid, mudah-mudahan dipermudahkan perjalanan kita. Kan? Dan mukmin yang cerdas akan berusaha merebut peluang ini agar sedikit sebanyak perjalanan di akhirat nanti dipermudahkan. Betul? Kan? Rugilah kalau kita tak jemput, tak ambil peluang yang ada ni. Kan? Seseorang yang hatinya terpaut pada masjid akan mendapat naungan daripada Allah. Dan terpaut hati pada masjid dijanjikan nikmat yang hebat yang bakal dicemburui ramai orang di padang mahsyar nanti. Apalagi interaksi yang paling mustahak datang masjid adalah ibadah kepada Allah. Seperti saya kata tadi, mencapai kesempurnaan ibadah kena dengan ilmu. Datanglah ke masjid. Hari-hari ada guru yang mengajar di masjid ini. Guru-guru takmir yang lebih mendalam ilmu dia akan share. Rugilah kita tak belajar. Kan? Jangan lupa dalam banyak-banyak pintu neraka ada satu pintu neraka namanya neraka Sa'ir. Dan neraka Sa'ir ni salah satunya dikhususkan untuk orang yang dah diberi peringatan tapi dia tak nak dengar. Dia tak tahu. Wah, mana cakapnya? Pergi masjid, dah. Tak nak lah. Penik. Macam-macam alasan lagi. Sudah dah mati baru sampai masjid. Duduk soft depan imam. Orang lain belakang imam, dia depan imam. Macam mana? Masa tu dah terlambat. Nasi sudah menjadi basi. Kok bubur boleh makan ni berkicap dengan masin sedap. Dah basi pun dia dah alih. Kan? Macam tu lah. Jadi jangan kita ambil ringan. Untuk menjadikan hati melekat mencintai masjid, datanglah dengan kuliah, majlis-majlis ilmu. Cantik toluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah bumbu kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tak tahu tanya, belajar. Jangan hantar biasanya. Tapi apa pun tak tahu. Baru-baru ni ada yang pergi umrah, betul ada seorang perempuan pergi umrah tapi tak boleh umrah. Dia membutuh yang pergi ke hotel tu ayat. Orang pergi umrah turun dah dulu.
Bila orang balik sampai ke bilik, tengok dia masih lagi tak turun. Sedangkan tadi dah mikot sama-sama. Apa hukum dia? Dia masih lagi dalam ihram ketika balik ke Malaysia. Itu tajuk yang lain, maknanya kena panggil lagi bukan tajuk dia. Betul, ada macam-macam macam perangai tu kan, orang pergi umrah ni. Kemudian ada lagi interaksi yang penting adalah kena ingat bahawa macam satu hari tu seorang Arab Badui dia jumpa dengan Nabi. Dia kata dengan Nabi apa? Aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Nabi kata, alangkah baiknya kamu menyebut kamu seorang muslim. Sebab muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dan perbuatan kita, amal ibadah kita mesti menunjukkan yang kita ni beriman. Kan? Jadi macam mana nak membuktikannya? Datanglah ke masjid, dengarlah kuliah-kuliah. Nakkan dunia dengan ilmu, nakkan akhirat dengan ilmu, nak kedua-duanya pun dengan ilmu. Nabi beritahu. Jadi jangan kita ambil ingat kan, usaha kita boleh buat macam-macam. Sekarang ni dah pandai sumbangan ke dalam akaun masjid pun pakai QR Pay. Ya. Ada yang melakon tu ditukar QR code tu letak akaun bank dia. Dah. Oh, sahaja tu. Ke masjid tu, masjid negara orang buat. Berani waktu. Takkan orang tak tahu nombor akaun kau, boleh scan kan? Tahu tu. Tak logik tu. Enak. Jadi buatlah. Itu sebab bila kita dengar, bila apa, buat program-program tarik minat anak-anak muda. Anak-anak muda contohnya buat program pertandingan azan. Anak muda pun datang. Dia kalau kita buat giliran ni azan seronok. Lepas tu dah upgrade sikit, buat giliran jadi imam. Anak pula bulan puasa, imam tarawih. Kritikal. Imam tarawih ni kritikal betul. Ada imam-imam yang dah tak terdaya tu boleh ganti. Macam masjidnya muda lagi kan. Imam-imam muda, pencarian imam muda. Azan pun lain macam. Tak ada lah pagi tu seorang ni. Orang tu baru keluar rumah. Tapi macam-macam lah kan. Semangat sikit budak-budak muda ni. Dia tahu dia kena azan pukul 5 apa, pukul 6 suku nak apa, 6.12 pagi nak kena azan. Pukul 4 dia sampai masjid. Excited kan. Siap azan kali pertama tu setengah jam sebelum. Contohlah kan. Iya. Betul budak-budak muda ni. Bodoh ni semua. Lama-lama masuk dia tahu tanggungjawab dia. Dia nak jaga. Dia sayangkan surau, sayang masjid, dia nak jaga. Kadang surau macam surau Kasturi High tu dah cantik kan. Siapa lagi yang nak maintain ni kan? Budak-budak muda lah. Dia adalah idea dia pula nak jaga ni pula. Macam tu. Dan dalam azan tu panggil hayya 'alas salat. Panggil solat. Tak tahu dekat rumah tengok drama. Sedap. Lekor lagi ke gelangan futsal. Lekor. Oh tu. Dulu mana ada berani dulu. Orang muda dulu orang mengaji dekat surau lu Allah balik takut. Sebab bukan akhir dah tunggu ke pintu masuk. Di rumah abah dah ready dah. Masuk semua belakang. Pembiran yang lagi sakit tu selang beberapa minit omak lah masuk bilik. Tu tak tahan tu. Yang kena sobat tadi tak bisa nak di sini bisa nak kan. Ya. Betul. Dengar ya dah pulang kabut balik. Sekarang maghrib ni leg kena mamak.
Siap order, tambah leci satu, tambah. Nampak? Sekarang bezok lah dulu kan. Kemudian hayalal falah, nampak? Mari menuju kejayaan. Seolah-olah poilah kawan. Macam tu lah, sebab dia tak baik. Ya. Kan pernah sahabat tanya seorang ni ketika zaman tu, tidaklah aku tahu ada orang yang lebih jauh rumahnya daripada rumah orang. Rumah dia jauh. Dia pun cakap, kau tak nak kau beli kaldang seekor ataupun kami belikan kaldang untuk kau seekor supaya mudah kau pergi masjid? Jawab dia semuanya, aku tidak rela rumah aku dekat dengan masjid. Aku biarlah rumah aku jauh dan mudah-mudahan setiap langkah kaki aku menuju ke masjid dikira pahala Allah Ta'ala. Maka Nabi jawab, sesungguhnya Allah mengira keseluruhannya. Allah kira. Kita kalau boleh 8 rumah nak masjid, ni tak sampai. Nak rumah depan masjid tapi dia tak pergi. Aduh. Orang masjid tak sogan kan dia tak sogan. Bila tak duduk depan tu tengok, saya cakap tak ramai pula orang ni, mana dia bukan orang. Macam tu kan. Jadi jangan kita pandang remeh. Jangan pandang remeh. Ini adalah peluang, ini adalah cara untuk kita menyemarakan masjid. Tak kisahlah apa juga yang kita nak buat, selagi mana dia tidak bertentangan dengan syariat, kita boleh laksanakan. Ini kita boleh laksanakan. Sebab apa? Kita kena faham golongan muda hari ini cabaran dia berbeza berbanding zaman dulu. Jadi sebabkan berbeza lah, kita kena sesuaikan supaya boleh tarik minat anak-anak muda ni, supaya dia juga rajin, boleh meneruskan kesinambungan generasi yang ada untuk diteruskan dalam legasi yang akan datang. Mungkin akan datang lain nak cara kan. Masa tu ada lagi kecanggihan lain. Mungkin ada, tak ada masalah selagi mana dia tidak memudaratkan dan selagi mana dia tidak melanggar prinsip syariat Islamiah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berfikiran di luar kotak, kreatif, buatlah yang terbaik. Itu sebab sekarang adalah masjid surau yang dibina baru-baru sekarang semua buat konsep open air macam R&R. Bila orang datang tu, sembahyang tu, angin lalu kan? Jadi dia tak panas, tak berkuat. Macam-macam. Bagi idea kan? Buka jawatan kuasa tu, tarik budak-budak muda untuk bagi idea kan? Bagi pandangan dan sarana. Buat program berkala. Mungkin dengan program berkala tu kita dah buat, kita bincang. Bila kita dah tak ada, anak muda masih teruskan program itu, mengalir pahala untuk kita. Bawa anak, isteri, keluarga semua datang ke masjid. Mudah-mudahan jadi sahab. Kita dah dalam kubur, anak kita kahwin, dia cakap dengan bini, yang esok kita semua jemaah sesama nak kat masjid. Tiba-tiba bang, bukan apa, arwah ni dulu tak pernah tinggal solat jemaah subuh setiap hari Jumaat. Mengalir tak pada untuk pelayanan. Mengalir. Ini tak. Petang besok kita karaoke nak bang, pahala. Arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke petang Jumaat. Push. Dan lain pula sahab dia tinggal kan. Macam tu. Kreatif. Sentiasa berfikiran di luar kotak. Jana ekonomi contohnya. Sebab ada setengah masjid bergantung pada sumbangan orang. Ya. Ada masjid tu besar-besar, bil elektrik pula tak tahan, minta kerajaan negeri bantu. Itu dia. Jadi tuan dan puan sekalian, apa pun ingat apa yang Jibril kata. Pertama, dia pesan kita Nabi kita, pertama, hidup dan suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu di atas muka bumi ini sampai masanya Allah akan membalas setiap perbuatan kamu. Jadi kita buat benda-benda baik, ingat yang baik, fikir baik-baik, buat yang baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ya, buat program. Jangan ejeki masjid, ejeki surau, lemah semangat dengan cakap-cakap orang. Budi anak. Setiap taman memang ada wakil.
Ada yang kita peti, tu tak betul, ni tak betul. Duit banyak weh, program tak ada. AJK pun jawab, program banyak, kau yang tak ada. Banyak cerita iyalah, program dia tak datang, komplain dia kan. Tu yang dulu tu buat program ceramah subuh. Sebab nak panggil saya ceramah malam penuh. Macam sekarang tanya kan, ceramah kuliah maghrib dah tak ada dah, bulan 8 bulan 9 kalau ada. Saya cakap ambil kuliah subuh, tak berobot. Tak ada orang. Dia cakap dulu. Mana tahu? Itulah, macam mana nak tahu? Dia pun tak mahu yang cakap tu. Jadi buat juga lah. Saya buat ceramah kat kampung. Ada saya kampung lah. Boleh lah buat. Naik poster. Pondok kan main pula kan? Boleh. Kreativiti. Program nak buat. Dulu sebelum saya jadi Samsul Debat, saya pernah ceramah kat satu sekolah dekat Bukit Nenas, KL. Dia kali sekolah kebangsaan air panas tapak. Ramai orang. Penuh. Mak ayah datang. Goma dia dengar ceramah dia ni. Rupanya hari itu ada program penyembahan bantuan RM100 untuk mak bapak yang datang. Jadi saya kira perasan dia lah masa tu. Sebab masa kan dulu pernah dapat RM100 mak bapak kan, tangan bagi RM100. Jadi saya terperasan lah sendiri. Macam tu lah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya cukup lah sekadar tu. Cara tonung motor tu saya faham. Dah mula contoh dia tak beranyak kan. Dah mula time saya pandang kan dia kotuk lutut. Tak faham tu. Tak. Ya, faham. Jangan risau. Jadi mudah-mudahan kita imarahkan masjid, cari ilmu, mantapkan, hidupkan majlis-majlis ilmu yang ada di masjid ni, taman-taman syurga, datang ramai-ramai. Jadi itu saja tuan-tuan, imarahkan masjid, berfikiran di luar kotak sentiasa. Jangan takut bagi cadangan dan saranan, bagi cadangan. Dan kalau ada cadangan kepada yang mendengar cadangan, terimalah dengan hikmah. Nak menolak pun dengan hikmah. Perbezaan pandangan yang indahnya adalah hikmah. Jaga. Ya. Datang masjid jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan bergaduh. Contoh isu politik, jangan. Tak usah. Apa perasaan kau bila dah kalah? Semua cari pasal kan? Tak payah. Jadi mana kata perbaiki satu dengan yang lain. Tak budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak jawatan kuasa menyemput rasa nak tunjuk.